الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung tajuk yang berkaitan dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Iaitu Adl Uthman, iaitu keadilan Uthman dan baiknya, terkenal Sayyidina Uthman dengan kebaikan dan sifat Sayyidina Uthman yang suka kepada hubungan silaturrahim dan juga sifat mulia ataupun sifat baik, sifat budiman Sayyidina Uthman ini. Sebelum itu, sebelum tajuk itu ada beberapa perkara pada tajuk sebelum itu, iaitu berkaitan dengan bai'ah yang dilakukan terhadap Sayyidina Uthman dan ittifaq, iaitu sepakat para sahabat dan masyarakat Islam yang berada di Madinah pada waktu itu untuk melakukan bai'ah terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan ini. Jadi perkara ini telah pun kita bincang pada minggu sebelum ini, bagaimana perlantikan Sayyidina Uthman sebagai khalifah yang ketiga selepas kematian Sayyidina Umar ini. Pelantikan ini berlaku secara ittifaq, secara sebulat suara oleh para sahabat dan direstui oleh yang tidak sahabat, iaitu di kalangan tabi'in pada waktu itu. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahawa beliau menyebutkan, yakni Abdullah Ibnu Mas'ud menyebutkan bahawa apabila Sayyidina Uthman dilantik menjadi khalifah, maka Ibnu Mas'ud dia berkata, telah memerintah kami, telah mengurus hal ehwal kami oleh orang yang terbaik dari kalangan orang-orang yang ada ini. Jadi Ibnu Mas'ud dan kami tidak akan berpaling daripadanya, mana kami akan taat kepadanya. Jadi Abdullah Ibnu Mas'ud, sebaik saja Sayyidina Uthman dilantik menjadi khalifah, maka dia kata, kita telah diperintah oleh orang yang sebaik-baik, oleh manusia yang sebaik-baik manusia yang ada, oleh seorang yang dialah terbaik dari kalangan orang-orang yang baik yang ada ni, dia yang terbaik. Bukan bermaksud bahawa orang lain, sahabat-sahabat lain yang ada itu tidak baik, tetapi di kalangan yang terbaik, di kalangan yang cemerlang itu, maka dia lebih cemerlang, dia lebih baik daripada yang lain. Kami tidak akan berpaling daripadanya. Ini kenyataan Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi penting kita tahu perkara ni, penting sangat kita tahu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Uthman ibn Affan ini, kalau kita tengok dalam sejarah dia nampak benar tak molek dia tu, gambaran sejarah, khususnya kalau sejarah di peringkat sekolah, nampak tak molek Sayyidina Uthman, tidak cemerlang Sayyidina Uthman, nampak tidak sesuai lah menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita melihat dengan lebih besar lagi, khalifah Islam yang ketiga, rendah nampak mutu moralnya terlalu rendah, peribadinya terlalu rendah. Kalau dalam gambar sejarah kita berasa begitu. Kenapa kita berasa begitu? Maknanya
kita perlu semoklah sejarah itu. Kalau kita melihat berdasarkan riwayat-riwayat daripada orang-orang yang sezaman dengan Sayyidina Uthman, yakni sahabat-sahabat Nabi, dan hadis-hadis Nabi sendiri yang kita telah sebut sebelum ini, kita nampak terlalu tinggi kedudukan Sayyidina Uthman ibn Affan. Tapi kalau tengok dalam kitab sejarah, teruk Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni dalam kitab sejarah sekolah nampak sangat dia tu mengamalkan nepotism, kronism. Nah, itu benda yang manusia zaman mana? Kau benci tu perangai lagu tu. Kalau ada pemimpin lain yang mengamalkan nepotism, kronism, tak ada sepenggal. Tak ada sepenggal. Orang benci. Manusia sangat benci kepada orang yang mengutamakan anak beranak sehingga mengenepikan orang lain yang juga berkelayakan. Yang dia mengambil hak orang lain untuk diberikan kepada kawan-kawan, kepada kroni, kepada anak beranak kita kata. Semua manusia benci. Dan perkara itulah yang digambarkan ada pada Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi perkara ni, hadirin dan hadirat, kita kena melihat dalam konteks riwayat yang sahih, dalam konteks hadis Nabi, dalam konteks pernyataan yang disebut oleh orang yang sezaman dengan mereka, yang mana orang-orang ini diperakui baik oleh Nabi SAW. Contohnya Abdullah ibn Mas'ud. Ini kenyataan Abdullah ibn Mas'ud. Begitu juga Imam Ahmad ibn Hanbal menyebutkan, dia kata tidak berlaku persepakatan masyarakat melakukan bai'ah seperti mana mereka bersepakat melakukan bai'ah kepada Sayyidina Uthman, dan orang-orang Islam melantiknya menjadi pemimpin selepas mereka bermesyuarat selama 3 hari. Mereka rasa cukup senang hati, sepakat dan merasai kasih sayang yang melonjak, dan mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Mereka tidak melebihkan orang lain berbanding Sayyidina Uthman, seperti mana yang diceritakan oleh Abdurrahman ibn Auf. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Imam Ahmad ni banyak, kalau kita baca dalam buku-buku, dalam kitab-kitab Imam Ahmad cukup banyak kenyataan dia berkenaan dengan sahabat Nabi. Imam Ahmad ni antara ulama di zaman keemasan lah. Dia sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah di kurung ketiga. Kurung ketiga hijrah. Imam Ahmad ni antara ulama yang banyak mempertahankan sahabat. Banyak kenyataan-kenyataan dia. Salah satu sebabnya kerana dia berhadapan zaman dia ni ada unsur tasyayyu, unsur Syiah tu memang banyak berlaku di zaman dia. Misalnya dia kata, sesiapa yang mendengar ada orang mengkritik, merendah-rendahkan sahabat, fattahil Islamah, mungkin kena ragu dia tu Islam ataupun tidak. Walaupun pakai piyah, pakai serban, pakai jubah pun mungkin kena ragu dia tu, apakah dia tu Islam. Maknanya Imam Ahmad suruh kita ragu keislaman seseorang yang merendah-rendahkan sahabat, memberi reputasi buruk pada sahabat, membuat kenyataan yang boleh menimbulkan perasaan benci dan perasaan rendah peribadi sahabat. Kamu kena rasa was-was lah, kamu rasa jauh ke Islam dia ni, kamu kena rasa gitu, kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan ramai lagi ulama lain. Imam Syafi'i pun berpendapat gitu juga. Bahkan dalam satu kenyataan Imam Syafi'i, saya tak ingat dalam kitab mana ada dia sebut, dia kata Imam Ahmad pun ada sebut mana orang yang menyatakan, memberi gambar buruk terhadap sahabat, merendah-rendahkan sahabat, maka dia wajib dihukum ta'zir. Dari segi fiknya mesti dihukum ta'zir. Sebab zaman dia tu berlaku. Zaman kita ni pun sebenarnya berlaku, cuma tidak secara terbuka. Tidak secara terbuka. Kalau dalam internet, dalam forum, parutlah. Ni dalam kehidupan umat Islam sekarang di Malaysia kita sekarang ni ramai dah. Pelajar-pelajar sekolah pun sudah sebut Sayyidina Abu Bakar ni, budak sekolah rendah pun ada. Ada beberapa pusat pengajian di Kelantan ni, guru dia telefon pada saya, dia kata ada pelajar saya kata Sayyidina Abu Bakar ni jahat. Ni pusat tahfiz ni di Kelantan kita ni. Macam mana ni ustaz? Dia kata ada pelajar saya ni duk sebut kata Sayyidina Abu Bakar ni jahat. Saya kata kena cek lah ayah dia tu, kalau boleh ambil data ayah dia tu, cuba siasat lah ayah dia tu. Ustaz, macam mana anak dia boleh kata Sayyidina Abu Bakar ni jahat ni?
maklumat daripada mana dia dapat? Mana ada berlaku begitu. Jadi kita kena waspadalah, kena ingat. Ni pusat tahfiz sains. Di Kuala Lumpur pun ada juga. Sahabat saya cerita, dia kata anak sains dia lah, anak sains dia rapat lah dengan sains dia tu, anak sains dia tu sebut mana sama-sama sains peringkat sekolah rendah. Bakar jahat, bakar ni gila puasa. Begitu disebut. Maknanya perkara ini cuba dirasakan, diterapkan, dimasuk dalam kepala budak-budak tu bahawa sahabat Abu Bakar tinggi sekali, sahabat tinggi sekali. Jahat, gila kuasa dan sebagainya. Kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dia kata apa ni cerita-cerita yang disebutkan oleh kebanyakan ahli sejarah seperti Ibnu Jarir dan orang lain, Ibnu Jarir At-Tabari dan orang lain, yang mana cerita-cerita itu disebutkan melalui riwayat beberapa orang yang mana mereka tidak dikenali pun. Beberapa orang yang telah meriwayatkan cerita seperti mana yang tersebut dalam kitab sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan orang lain, yang mana cerita tu dia ada sanad dia. Sanad tu beberapa orang yang tidak dikenali. Siapa dia? Hak jom cerita tu. Pewarta dia tu siapa? Yang mana antara yang disebutnya begini. Ni biar kita tahu dia, ini maklumat. Sebab benda ni ada dalam internet ni. Mula ni kan mudah ke zaman internet dah. Hampir tiap hari. Kalau saya sendiri ni boleh katakan 2 hari tu cerak lah siapa SMS lah, mana ustaz ni kenyataan ni saya tengok dalam internet ada ni sebut tentang sahabat. Keburukan sahabat ada semua dalam internet. Kita pun jadi pening kadang-kadang. Kita pun tak tahu. Cari tu duduk mana ni biasa tu. Misalnya cerita ni, kononnya selepas Sayyidina Uthman dilantik menjadi khalifah, maka Sayyidina Ali kata kepada Abdul Rahman Ibn Auf, kerana kira-kiranya dalam kes pelantikan Uthman Ibn Affan menjadi khalifah ini, Abdul Rahman Ibn Auf lah yang menjadi pencadar, yang menjadi kita kata orang yang utama lah, yang bertanggungjawab mengurus hal pelantikan Sayyidina Uthman Ibn Affan ini. Sayyidina Uthman, sebab Sayyidina Uthman ni bila Sayyidina Umar ni bila dia kena tikar oleh Abu Lu'lu'ah tu, jadi sahabat ditanya, sebutlah nama siapa dia pengganti, cadangkan nama pengganti. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau nak sebut tu mungkin ramah, hok layak-layak ni ramah. Cuma dia sebut ni orang kan Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Talha, Zubair, Abdul Rahman dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tu ni orang nama yang disebut oleh Sayyidina Umar sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal, untuk umat Islam mengambil kira keadaan mereka. Kalau nak lantik, pilihlah daripada salah-salah seorang daripada ni orang ni, Sayyidina Ali, Talha, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Ali sendiri. Jadi masing-masing sahabat ni seperti yang kita maklum sebelum ni lah, tarik diri. Talha tarik diri, Zubair pun tarik diri, Sa'ad pun tarik diri, Abdul Rahman pun tarik diri. Jadi beberapa orang sahabat yang dicadangkan itu, orang tu akhirnya tarik diri, tinggal 2 orang. Tinggal Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman Ibn Affan. Itu cerita dia. Mana tarik diri sebab apa? Dia tengok ada lagi orang lain yang lebih layak daripada dia. Jadi ringkas ceritanya, maka diberi mandat pada Abdul Rahman Ibn Auf untuk menentukan di antara Ali dengan Uthman ini siapakah yang layak untuk menjawab jawatan tertinggi pada waktu itu, iaitu khalifah, iaitu Amirul Mukminin. Siapa dia? Maka ringkas ceritanya, Sayyidina Uthman maknanya mencadangkan Abdul Rahman Ibn Auf mencadangkan Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali pun setuju. Dia semua setuju. Sebab itulah seperti mana yang disebut oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, tak ada seorang pun bantah. Hatta Sayyidina Ali, satu-satunya kira lawan dia lah dalam pertandingan ni pun sokong dia. Tiba-tiba dalam kitab sejarah ada pula cerita
yang diriwayatkan oleh beberapa orang, yang mana orang tu tidak dikenali siapa dia. Kononnya Sayyidina Ali kata pada Abdul Rahman ibn Auf, bila Sayyidina Uthman dilantik oleh Abdul Rahman ibn Auf, ni cerita yang tidak benar. Maka Sayyidina Ali kata pada Abdul Rahman ibn Auf, khada'tani, mu tipu aku ni. Engkau telah tipu aku. Sesungguhnya engkau melantik dia tu, yakni Sayyidina Uthman itu, menjadi pemimpin kerana dia tu sahraq, li'annahu sahruk, kerana dia tu ada hubungan dengan kamu, anak-beranak kamu, ada hubungan persemendaan dengan kamu, ipar-ipar kamu, waris kamu, muka anak-beranakmu, dia mu lantik tu. Sebab Abdul Rahman ni kira-kira dengan Zainab, kira-kiranya pokok Bani Umayyah lah belakangnya. Kira-kiranya gitulah. Dan engkau sebenarnya telah berbincang, dia telah berbincang dengan engkau. Ini kononnya Sayyidina Ali kan, Sayyidina Uthman ni telah berbincang dengan engkau setiap hari. Bahkan dari riwayat disebut sampai 3 hari, untuk supaya dia dapat jawatan khalifah ni. Sesungguhnya dia telah melakukan perkara, dia telah melakukan penipuan besar. Bila Sayyidina Ali kata gitu pada Abdul Rahman ibn Auf, maka Abdul Rahman pun kata, sesiapa yang menipu, sesiapa yang memungkiri janji, maka sebenarnya dia telah memungkiri dirinya sendiri. Sesiapa yang menepati janji, maka dia telah menepati janji kerana Allah, dan dia akan diberi pahala yang sangat besar. Sebab dalam riwayat yang sahih, yang memberi mandat kepada Abdul Rahman untuk menentukan siapa yang jadi khalifah ni termasuk Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali antara yang memberi mandat, memberi kepercayaan kepada Abdul Rahman ibn Auf, supaya Abdul Rahman lah pilih siapa-siapa. Betapa besarnya kedudukan Abdul Rahman ibn Auf ni. Besar kedudukan Abdul Rahman ibn Auf ni pada pandangan masyarakat, khususnya sahabat-sahabat besar itu, sehingga dia diberi kepercayaan. Tiba-tiba bila Sayyidina Uthman, bila Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf menentukan Sayyidina Uthman sebagai khalifah, tiba-tiba Sayyidina Ali protes pula, kata tuduh dia menipu pula. Sebab itulah Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf kata, sesiapa yang mungkir janji, maka dia mungkir janji pada diri dia sendiri. Cerita ni tidak benar, cerita ni tidak benar ni. Bahkan mengikut Ibnu Katsir, banyak lagi cerita-cerita seumpama ini yang bercanggah secara total dengan riwayat yang sabit dan sahih, seperti mana yang tersebut dalam kitab-kitab hadis yang sahih, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Maka hadis-hadis sebegini wajib ditolak. Wajib ditolak, tidak boleh diterima. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan riwayat yang sahih, yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Sebab itulah ulama kita, misalnya Khatib Baghdadi, Imam Ahmad sendiri, ramai lagi ulama-ulama hadis lain, dia kata kalau kita nak kaji hadis-hadis yang menyebutkan keburukan sahabat ni, tak ada satu pun yang sahih sebenarnya. Ini ulama yang telah membuat kajian terhadap hadis-hadis ni. Jadi kalau kita bunyilah dalam TV, kalau dalam radio, kalau ada orang mengajar, siapa saja sebut keburukan sahabat lah, sebut sahabat ni buruk, tanpa ada pernyataan dia diampunkan oleh Allah SWT, maka berdasarkan kepada kenyataan ulama, itu tanda hadis itu hadis maudhu'. Itu kaedah. Sampai begitu sekali. Kalau kita berasa agak keterlaluan lah perkara ini, cuba kita kaji sendiri. Misalnya kita kata, nampak keterlaluan tu kenyataan itu tu. Setengah orang boleh jadi, kadang-kadang setengah orang ni bila dia mengaji peringkat tinggi, dia jadi pensyarah, kadang-kadang dia berasa gitu perasaan dia. Tak apa, kita berhak nak berperasaan gitu. Kita boleh nak sangka gitu. Betul, betul ke lah, maknanya sahabat ni siapa tak ada. Cuba cek sendiri lah. Bila kamu temui satu riwayat yang menyatakan bahawa sahabat ni teruk, jahat, gerak, gila puasa dan sebagainya, seperti ahli politik dunia sekarang, dia punya cara tindakan politik, cuba cek hadis, cuba kaji mengikut metodologi hadis, cuba kaji mengikut ilmu usul hadis, cuba kaji. Jadi ulama yang sebut tadi, sama ada Imam Ahmad, Khatib Baghdadi, Syekh At-Tibi dan sebagainya, dia kaji dah, dia cek dah. Kalau kita tak yakin dengan apa dia sebut, ataupun kita nak memperkukuh lagi kenyataan, kita kaji sendiri. Kita kaji sendiri. Perkara itu tidak ada masalah dalam budaya ilmu, tidak bermasalah, boleh kaji. Kita bebas nak kaji.
Tapi janganlah kita mengambil sikap bila kita baca dalam kitab, kita anggap benda tu betul semua. Itu bukan cara ahli akademik lagu tu. Itu tak betul lagu tu. Kena tengoklah. Jangan kita pisahkan ilmu sejarah dengan ilmu hadis. Jangan kita pisahkan. Kalau kita pisah tu, maka kita akan terjatuh di dalam perangkap-perangkap musuh Islam. Jangan pisahkan. Kerana itu saja jaminan Nabi kepada kita. Kalau kita nak selamat, pergi sekukuh-kukuhnya Quran dan hadis. Seterusnya, tajuk seterusnya keadilan Sayyidina Uthman. Keadilan Sayyidina Uthman dan kebaikan Sayyidina Uthman, dan bagaimana hubungan silaturrahim, hubungan Sayyidina Uthman dengan masyarakat, dan budi Sayyidina Uthman itu. Sayyidina Uthman ni hadirat, seperti yang kita sebut pada peringkat awal dalam mukaddimah biodata Sayyidina Uthman ni. Sayyidina Uthman ni seorang yang sangat pemurah. Beli sumber air, beli tanah untuk diperluaskan Masjid Madinah, membelanjakan duit untuk sapok peperangan. Kalau dalam peperangan Tabuk tu sampai 100 hektar, 1000 hektar, unta dengan kuda, 1000 hektar kira lah. Kalau nak nilai dengan duit sekarang ni, kalau kita gak kuda, unta ni dah bukan harga dia, bukan seperti lembu, mahal lagi. Kalau kita tak atas 8,000 seekor, kali dengan tidak banyak, tak boleh nak bayar. Tapi sanggup dia untuk apa? Untuk agama. Itu Sayyidina Uthman. Kata Zuhri, kata Az-Zuhri, dia kata Sayyidina Uthman menjawab jawatan sebagai khalifah selama 12 tahun. 12 sana. 12 tahun. 6 tahun yang pertama. Daripada 12 tahun itu 6 tahun yang pertama, masyarakat khususnya di bumi Madinah itu tidak merasai perasaan benci dan dendam sedikit pun kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Bahkan Sayyidina Uthman ni orang yang dikasihi oleh masyarakat berbanding orang-orang Quraisy yang lain. Kalau nak banding dengan Sayyidina Umar lah, kata Zuhri, memang orang sayang ke dia lagi. Kenapa? Kerana Umar ni dia tegah sangat, syadid. Lianna Umar kana syadidan alaihim. Kerana Sayyidina Umar ni dia tegah dah. Tegah. Kalau kita lengak betul, tak boleh, tak ikut, kena ikut agama, tak boleh. Dia strict telajak. Kelantan kata. Bila mana wafat matinya Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman pula menjawab jawatan sebagai pemimpin. La nalahum wa wasalahum. Sayyidina Uthman berlembut dengan mereka dan bergaul dengan mereka dengan cara yang lembut lah maksudnya. Dia berasa. Jadi dia rasa lah. Sebab zaman di zaman Sayyidina Umar tu, dia rasa memanglah adil. Sayyidina Umar ni memang adil, semua rakyat kata adil, suka dia. Tapi dia strict, boleh sikit rambut kalau tidak ikut sunnah. Zaman Sayyidina Umar ni, kalau orang setengah hari diri pukul 12, pukul 11 duduk ngatik dalam masjid, dia hambat turun. Nak ngatik malam pukul 3 pagi, pukul 4 tanya pukul 11, pukul 12 ni orang buat kerja. Apa yang tunjuk rajin tengah hari diri ni, malam tidur tak khabar apa. Soalan lagu. Jadi Sayyidina Umar tak sih. Umat Islam ni dia tidak jenis lagu tu. Supaya Sayyidina Jabir katalah. Sayyidina Jabir kata, asyarru syai'in. Ya, kami menganggap asyarru syai'in fil alam al-batar. Perkara yang paling terkutuk, paling keji, paling jelek lah mengikut kami, kata Sayyidina Jabir, adalah orang yang tidak ada kerja, menganggur itu. Sebab tu Sayyidina Umar maruh nak. Kamu nak ngatik pun boleh. Bila-bila duduk rukah orang tamat, bila-bila duduk pewak kambing. Apa mesti kau ngatik kena duduk cokos lagu tu. Hak tu kalau nak buat pukul 4 pagi tak apalah. Sebab Nabi buat bangun pukul 4 pagi sampai ke subuh. Ngatik pergi nak ngatik, nak baca Quran. Tiba-tiba tanya orang semua pergi kerja, duduk ngatik dalam masjid. Nampak dah malah tu. Tubuh segar.
Maknanya Sayyidina Umar dia nak jaga tu. Tak sih. Dia tak sih masyarakat Islam ni tak pandai guna masa. Masa sepatutnya guna untuk ni, guna untuk lain. Tak kena, tak boleh. Tu. Jadi gitu Sayyidina. Sayyidina Umar je ni gitu. Dia pergi pegang. Memang dalam riwayat sebut dia pegang anak batu. Kalau mu tak turun atas masjid ni, aku pegang anak batu. Sampai begitu Sayyidina Umar. Apa tu? Nak jagalah. Nampak sikit ya masyarakat ini. Nampak sikit ya masyarakat nak jadi sesak, nak pergi buat bid'ah. Dia kerak lalu. Dia racun lalu. Tak ada nak tubik, ceding. Racun lalu. Misalnya berlaku satu kes, dia nak ada sepohon pokok. Ada sepohon pokok besar lah pokok ni. Yang mana pokok tu tidak disebutlah pokok apa. Dia macam pokok bo gitu. Dia rendah. Jadi Nabi ni biasalah Nabi, bila Nabi lalu situ Nabi kita kata rehat di bawah pokok tu. Kerana pokok tu dia rendang, jadi ada bahaya. Nabi berteduh di bawah pokok tu. Acak kali Nabi buat kita, kadang-kadang Nabi tak belakang sampai tertidur Nabi. Zaman Sayyidina Umar ramai sahabat-sahabat ramai, khususnya orang-orang yang baru-baru masuk Islam lah, orang tidak sahabat. Nampaknya duduk belik bawah pokok tu, duduk main bawah pokok tu, pergi bawah pokok. Sayyidina Usman kata nampak lain macam ni. Tak pergi bawah pokok lain, nampak minat pokok tu lagi dengan iktikaf di masjid tu. Sayyidina Umar kata tak boleh lagu ni. Dia pergi cokeh dengan siapa kaum di pokok. Tak ada. Kalau kita lenteng dengan sodok, tak ada kesan. Tu dia. Nak duduk bawah pokok tu. Pergi duduk. Mu tak boleh iktikaf bawah pokok tu. Nak iktikaf mari masjid. Apa kelebihan cerita tu hadirat? Kita nampak betapa Sayyidina Umar ni pemimpin Islam sungguh. Hirasatud din wa siyasatud dunya. Jaga agama dan urus takbir dunia dengan cara baik. Betul, itu dia prinsip politik Islam. Nak jadi pemimpin, dia wajib hirasatud din, jaga agama dan urus takbir negara dengan cara yang baik. Mana Sayyidina Umar buat tu? Bimbanglah takut sebab kubur Nabi tu hadirat. Kalau tidak pagar, tidak buat lagu tu agak-agak lagu mana. Terbukti dah dalam sejarahnya pergi khabak di kubur Nabi, jerit hau-hau kokok gitu, kokok kubur Nabi. Ada debu sikit boleh poket, buat klik. Orang-orang lagu ni dia tak ngaji ni, tak kena gaya baju dia tu gila sampai mati. Dia tak basuh. Dia anggap macam-macam. Kadang nak semaya letak tu bahaya tu lagu tu. Boleh rosak pula akidah. Nak jaga hak tu, nak jaga agama tu lah. Tu. Jadi seorang pemimpin dia kena tengok benda-benda lagu tu. Kalau nampak benda pelik-pelik, kemungkinan untuk jadi sesak dia kena sekat awal. Jangan jadi sesak dulu baru nak sekat. Dia pemimpin dia kena nampak lebih awal daripada rakyat dia. Dia kena nampak lebih jauh daripada rakyat dia. Orang alim ni dia kena nampak lebih jauh daripada orang jahil. Orang agama dia kena nampak lebih jauh daripada orang biasa. Dia kena nampak ni memang tak sesak lagi, tapi dia boleh pergi situ, dia kena sekat lalu. Itu cara Nabi dan cara sahabat radhiyallahu anhu. Tu orang yang jaga tu ni jangan jadi sesak parok dah baru nak sekat, payah dah. Aku nak ingat sebab tu pemimpin orang agama ni dia kena tahu dah, dia kena awasi benda-benda gini. Sebab tu kita belajar sejarah ni, kita nak ambil panduan sebagai guideline kita kena beringat dulu orang sesak apa. Kenapa manusia jadi sesak? Kan ada pengajian khusus lah tu bab tu. Kenapa manusia jadi sesak? Ada setengah manusia sesak tu ulama katakan ghuluun fis salih, terlalu memuja orang baik, jadi sesak juga. Kena beringat. Ada juga orang sesak tu kerana apa? Kerana ki gambar jadi sesak. Kena beringat. Banyak benda dia ada. Orang jadi sesak kerana apa? Kerana silap faham hadis Nabi. Kena bagi faham boleh lah. Bila nampak silap faham kena betul lah. Sebab ramai dia jadi sesak gitu. Ramai orang jadi sesak kerana apa? Kerana ikut orang secara membabi buta. Ramai jadi sesak kita. Kena perjelas pada masyarakat. Kita kena tahu punca manusia jadi sesak tu. Punca manusia sesak kamu dia misal sebagai contoh. Nak ambil jalan pintas dalam agama misal. Zaman Nabi tak boleh. Tak ada jalan pintas, tak ada. Nak ambil jalan pintas. Akhir sekali shortcut lah. Demo duk ngaji hadis 40 tahun, kawin duk ngatik 40 hari. Jauh kau hebat kawin lagi misalnya. Ada bahasa lagu tu.
Lebih baik cara kahwin. Ada je lagu. Jadi benda-benda gitu saya sebut tu sebagai perhatian kita. Kena beringatlah. Takut kena, kalau tidak kena kita pun anak-anak kita lagu mana? Keluarga kita lagu mana? Jadi kalau sahabat Nabi ni, dia ambil berat benar tentang benda-benda gini. Misalnya Sayyidina Umar, memang gitu, memang sikap dia gitu. Tak boleh. Bahkan kita zaman Nabi lagi gitu dah. Kalau dia dengar orang baca Quran, tak serupa dia dengar Nabi baca, dia pegang selalu. Tu cara dia. Pegang tu bawa jumpa Nabi. Betul ke Rasulullah ajar Quran lagu ni? Kalau Rasulullah kata betul, dia lepas. Kalau Rasulullah kata tak betul, dia kata mu kena betul apa? Selalu. Menggunakan masa Nabi ada. Zaman kita sekarang ni, kita kena rujuk pada Quran dan hadis. Kena melalui perbincangan yang tenang, perbincangan yang harmoni. Jadi kata Zuhri 6 tahun pertama pemerintah Sayyidina Uthman itu tak ada orang berdendam dengan dia, tak ada orang berasa sakit hati nak marah dia, tak ada. Dia merintah 12 tahun. Cuma selepas tahun ke-7 tu pemerintah dia, di situlah mula ada dari kalangan rakyat. Ini kita bincang selepas ni lah. Kita bincang selepas ni. Ada perbincangan khusus selepas ni. Siapa dia yang benci pada Sayyidina Uthman? Sebab melalui hadis kita nampak Sayyidina Uthman ni orang baik, ahli syurga. Tidak ada satu amalan pun yang Sayyidina Uthman buat boleh menyebabkan dia masuk neraka. Nabi sebut gitu dalam hadis yang sahih. Bila Nabi sebut, benda tu wahyu. Bila Nabi sebut, maka benda tu merupakan wahyu hakikat. Jadi di situlah sebenarnya nak menguji iman orang Islam. Kalau kamu terima hadis Nabi yang begitu sifatnya terhadap, begitu pernyataan terhadap Sayyidina Uthman, dan dari sudut yang lain kamu melihat kitab-kitab sejarah menyebutkan Sayyidina Uthman ni teruk, kamu nak terima mana? Sepatutnya kita sebagai Islam, kita kena kajilah kenapa sejarah ni sebut bercanggah dengan hadis. Kalau kita minat dalam kajian, kajilah kenapa berlaku demikian. Hadis Nabi tentu dah sahih, memang hadis sahih. Kajilah hadis tu kenapa berlaku macam ni. Ulama kita telah pun kaji, sebab tu dia buat kenyataan. Kata Hasan Basri kata, kata Hasan Basri, dia kata, saya telah mendengar Sayyidina Uthman berkhutbah. Hasan Basri ni tabi'i lah. Hasan Basri antara tabi'i besar, kibar tabi'i. Dia kata, saya telah mendengar Sayyidina Uthman berkhutbah. Wa huwa yaqul, dia mengucapkan, dia sebut antara yang disebutnya kenapa kamu berdendam kepada aku? Kenapa kamu benci kepada aku? Kenapa kamu menyebut perkara-perkara buruk terhadap aku? Mana tidak ada pada mana-mana hari, melainkan kamu taktasimuna, sebenarnya itu tersilap kalau bagi ada kitab itu sebenarnya taktasimuna fihi khaira, bukan tuksimuna, taktasimuna. Melainkan kamu berada dalam keadaan baik, kamu bersumpah, berucap, kamu mendapat habuan dengan baik. Kata Hasan Basri lagi, dia kata, saya mendengar ni hari ni, selepas Sayyidina Uthman kata gitu, kenapa kamu nak berdendam dengan aku, nak memburuk-burukkan aku, sedangkan hari yang kamu berada pada hari ini ketika aku memerintah ni, kamu lebih baik nak berbanding hari-hari sebelum. Memanglah ulama telah buktikan bahawa Sayyidina Umar memang seorang yang sangat adil, tetapi limpahan kekayaan berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Kekayaan berlaku di zaman Sayyidina Umar, tetapi kekayaan yang melimpah ruah seperti mana yang digambarkan oleh ulama berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Dan rakyat dapat menikmati kekayaan dengan saksama. Memang rakyat cukup senang di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Selepas ni kita akan tengok gambaran dia, bagaimana senang masyarakat di zaman Sayyidina Uthman. Sebab apa? Sebab asas pemerintahan, asas negara
yang diperkukuhkan oleh Nabi, disambung oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian diperluaskan oleh Sayyidina Umar, diperkukuhkan di zaman Sayyidina Uthman. Jajahan ta'aluk Islam, bukan jajahan ta'aluk lah, maknanya Islam tersebar dengan meluas. Mana banyak negara-negara yang telah dibuka, dimerdekakan daripada syirik, pergi pada tauhid. Dan negara Islam pada waktu itu mendapat kharaj, hasil cukai daripada negara-negara luar yang duduk di bawah pemerintahan Islam pada waktu itu. Jadi kaya lah. Kata Zuhri, kata Hasan Basri, dia kata pada hari itu selepas Sayyidina Uthman bercakap, saya dengar ada orang yang menyeru bagi pihak Sayyidina Uthman. Mana pegawai Sayyidina Uthman lah, dia melaungkan, membuat announcement, kita kata, membuat iklan kepada masyarakat. Ya ayyuhan nas, wahai masyarakat, berpagilah kamu, berbahagialah kamu pada pagi ini. Kamu akan mendapat habuan-habuan kamu daripada hasil mahsul negeri ini. Maka pada pagi besok mereka datang pada waktu pagi, nak ambil, nak dapat habuan, nak dapat rezeki, ataupun nak dapat, kita kata, habuan lah yang akan diberikan oleh kerajaan pada waktu itu. Maka mereka mengambilnya dengan secukupnya. Di zaman Sayyidina Uthman ini, dia ada tiap-tiap tahun ni, bila harta negara tu tiap-tiap tahun tu tersimpan dengan banyak harta, dia bagi pada rakyat. Dia bagi. Selepas selesai bahagian pengurusan, tiap tahun dia bagi pada rakyat. Boleh banyaklah, sehingga disebut dalam setengah kitab, hak hasil yang dibui tiap-tiap tahun tu boleh buat modal nego. Setengah tu bagi orang tua, boleh makan setahun hak bui tu. Boleh makan setahun. Makan setahun ni makna makan cukup lah, bukan makan tak cukup. Makan cukup, boleh makan setahun. Jadi teori tu, itulah, makan boleh, mana ada dibui tu kepada rakyat. Jadi pegawai Sayyidina Uthman membuat pengumuman lagi. Wahai rakyat jelata, wahai orang ramai, datanglah pada waktu pagi untuk kamu mendapat rezeki-rezeki kamu yang Allah berikan. Maknanya dia kata rezeki-rezeki kamu, tetapi rezeki itu datang melalui kerajaan yang agih-agihkan kepada masyarakat. Hakikatnya tu. Maknanya wallahu yu'ti, anal qasim wallahu yu'ti lah. Seolah-olah Sayyidina Uthman kata, tak, saya je bagi ya. Rezeki yang kamu ambil ni bukan hak saya, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ambil, saya je bagi ya, bukan hak saya. Saya pun ambil dengan kadar hak saya tak boleh ambil lebih daripada tu, dosa. Maka pada waktu pagi, masyarakat pun pergilah ke tempat, di masjid ni, berlaku di Masjid Madinah ni. Maka rakyat pun mengambillah harta itu, ambil rezeki itu wafiah dengan secukupnya. Sehingga kata Hasan Basri, sehingga demi Allah, saya dengar dengan kedua belah telinga saya. Ni saksi. Hasan Basri ni dia jadi saksi sendiri. Dia kata saya dengar sendiri. Nak ayatnya yakin, bukan dengar orang kecek, tidak. Bukan baca-baca surat khabar, tidak. Baca surat khabar boleh tutup lagi. Kalau baca dari surat khabar ni boleh tutup lagi. Kita kena acak kali dah. Boleh tutup lagi. Ni saya dengar sendiri. Saya dengar sendiri dengan telinga saya. Ni kata Hasan Basri. Demi Allah, saya dengar sendiri dengan kedua belah telinga saya. Datanglah pada waktu pagi untuk mengambil pakaian kamu. Maka rakyat jelata pun pergilah pada waktu pagi, dan mereka mengambil pakaian. Hulal ni maknanya pakaian yang berharga daripada Yaman, kain selimut yang bernilai tinggi lah. Mana kerja bagi pakaian kepada rakyat. Sebab tu rakyat yang dhaif, rakyat yang miskin, OKU kita kata dah, orang susah-susah ni lah, terbela di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Bahkan di zaman Sayyidina Umar lagi, Sayyidina Umar ambil senarai nama orang miskin, orang Islam yang miskin, dimasuk senarai nama itu dalam orang yang terima ganjaran, terima habuan daripada Baitul Mal. Itu zaman Sayyidina Umar lagi. Dan perkara ini disambung di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Datanglah pada waktu pagi untuk mengambil sam dan asl.
keju dia kita panggil dia susu lah, susu jenis susu masak, susu buat keju tu. Dan apa ni asal ni kepada madu. Itu makanan orang Arab. Susu, keju dan sebagainya. Dibekalkan oleh kerajaan. Jadi molek lah tu kerajaan tu bekal susu apa tu molek, tapi biar cukup lah. Ni cukup. Yalah kita kata zaman tu, zaman lon orang ramah kalau susunya tak cukup dengan lembu ada pak kita ni. Dak bui dalam bentuk lain. Ni maknanya sesuai dengan zaman tu. Mana asal bui tak kira lah dalam. Maknanya bui tu keperluan rakyat. Kalau bui orang rakyat tidak perlu, itu tidak bijak. Ini bui yang rakyat perlu. Ikutlah apa yang kira-kiranya rakyat perlu. Keperluan ni dia tidak sama. Sebab tu kita kata duit lah lagi baik. Tetapi kadang-kadang duit tu bukan yang terbaik untuk dibeli. Kadang-kadang tengok keadaan. Tapi maknanya cakna kerajaan terhadap rakyat itu berlaku di zaman Sayyidina Uthman dengan meluas. Ni tak boleh nak komplain sebenarnya. Kata Hasan Basri lagi, dia kata rezeki beredar di kalangan masyarakat, kebaikan melimpah ruah kepada masyarakat. Mana berlaku budi dan ihsan berlaku di muka bumi di zaman pemerintah Sayyidina Uthman. Orang mukmin tidak takut kepada mukmin yang lain, melainkan orang mukmin sayang dan berlaku tolong-menolong dan rasa mesra sesama muslim. Mana orang Islam zaman Sayyidina Uthman, dia kata Hasan Basri, dia tak takut kepada orang Islam yang lain. Orang mukmin dia tak takut pada orang mukmin lain. Perasaan apa? Kerana perasaan kasih sayang berjaya diterapkan oleh Sayyidina Uthman dengan begitu baik sekali di dalam masyarakat. Gitu ya. Kata Hafiz Ibn Abdul Bar dan Imam Tabarani dengan sanad hasan, yang mana riwayat daripada Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin, sungguh banyak harta di zaman Sayyidina Uthman, melimpah ruah kekayaan di zaman Sayyidina Uthman, sehingga jariah-jariah ni mana hamba sini, sehingga hamba dijual, nak jual hamba tu biwazniha, timbang dengan berat dia. Sebab kita jual lembu lah ni berapa sekilo. Sahabat hamba pun timbang. Kalau hamba tu gemuk, mahal nak harganya. Nak ayatnya orang tak cara pakai beli, mana benda tu banyak khairat, beli sambil menerima, seolah-olah gitulah gambaran dia. Siapa beli kuda tu siapa 100,000 dirham, beli pun tamar siapa 1,000 dirham, main-main. Maknanya orang panggil kuasa membeli rakyat itu tinggi. Sebab apa? Sebab rakyat itu ada duit. Mewah lagi akhirnya. Dia mewah ni tak apa, mana kalau kena cara tak apa. Rakyat tu rasa tak apa. Dia kalau rakyat ni siapa mewah, insya-Allah jadi molek. Kita tak sehnya berlaku sebaliknya. Tu kita tak seh. Biar rakyat mewah tak apa. Biar rakyat senang. Rawahu Ibn Abdul Bar. Kata Imam Suyuti, dia kata bila dibuka negara-negara, maknanya negara yang berada di bawah jagaan negara Islam Madinah semakin meluas. Saya tidak mau terjemah bila negara-negara jajahan takluk Madinah tu luas, kita tak guna bahasa gitu. Sebab apa? Sebab futihat ini dia sebenarnya tidak makna begitu. Silap kalau orang kita terjemah Fatih Mekah, penaklukan Mekah. Tidak berapa sesuai. Tak berapa sesuai. Pembukaan Mekah. Buka tu maksudnya seolah-olah ketika berada dalam kesyirikan itu dia tertutup. Sifat tu tidak baik. Bila Islam hari ditegakkan tauhid, maka terbukalah. Kita berasa luas dunia ni. Manusia tidak berasa hamba dah. Dia berasa dia ni hamba hanya kepada Allah. Itu makna terbuka. Sinar tauhid itu. Jadi sebab tu saya terjemah sini, bila mana negara-negara telah berjaya dibebaskan ataupun diletak di bawah pengawasan kerajaan Islam pada waktu itu, mereka sanggup duduk di bawah kerajaan Islam,
Di zaman Sayyidina Uthman, maka banyaklah cukai-cukai yang diperolehi. Sebab apa? Sebab bila negara Islam dia jaga negara lain, dari segi ketenteraan pengurusan, hak pengurusan, dia ambil kharaj. Kharaj ni sama ada cukai ataupun hasil daripada pertanian dan sebagainya lah. Itu kharaj. Hasil mahsul yang berkaitan dengan tanah tu. Boleh. Adalah sebahagiannya, bukan banyak. Tapi oleh kerana kerajaan ini sistem khalifah, sebab kita lah. Misalnya di Kelantan kita ni, hasil mahsul Kelantan ni kita kena bumi pada kerajaan pusat. Kalau tak bagi dia kerajaan pusat hakikatnya tidak wujud kan kiranya. Dia ada tu bila ada negeri-negeri iktiraf ni kerajaan pusat. Adalah dia. Sumber dia mana? Mari daripada negeri-negeri ni. Kalau tak buat gitu tak adalah sistem. Tak wujudlah sistem itu. Misalnya contoh kita Kelantan tak sebi. Lagu mana duduk di bawah Malaysia tak sebi pada kata. Lepas tu kerajaan pusat nak ambil hasil mana? Tu benda tu tidak mungkin berlaku lah. Begitu juga ni. Sistem khalifah ni. Makna negara-negara yang berada di bawah kerajaan Islam tu dia akan dia akan bayar dalam bentuk cukai. Itu perkara biasa. Jadi oleh kerana negara Islam ni luas pada waktu tu, maka hasil dia pun banyak lah. Maka hasil itu datang dari setiap ceruk rantau. Banyak sungguh hasil mahsul yang diperoleh kerajaan Madinah. Sehingga khazanah bumi Madinah menjadi begitu besar dan rezeki berlegat kepada rakyat dengan begitu meluas. Sehingga Sayyidina Uthman pernah menyuruh seseorang supaya membawa 100,000 uncang duit. Sebab kita lah ni kita tengok uncang duit. Kalau orang pihak security nak ambil duit kan di bank tu tak, nak pergi sipel kan, nah tu uncang beg duit tu, uncang duit tu sampai 100,000 uncang duit. Fi kulli, pada setiap uncang itu ada 4,000 auqiyah. Satu auqiyah ni pun makna banyak nilai dia tu. Makna setiap uncang ada 4,000 auqiyah. Orang nikah pun tak siapa satu auqiyah ni boleh beli berapa putih banglo. Ni siapa satu uncang tu 4,000 auqiyah nilai mata wang pada waktu tu. Gak ada sininya berapa uncang? Satu uncang tu 4,000 auqiyah. Hak adanya 100,000 uncang. Suruh orang bawa duit tu untuk urusan tertentu lah. Naknya kaya kerajaan pada waktu itu. Salah satu sebab kaya kenapa? Tak ramai yang terima zakat. Dah kaya belaka, tak ramai yang terima zakat. Menyebabkan duit boleh digunakan untuk banyaklah kemaslahatan rakyat. Okey. Tajuk seterusnya kita akan bincang minggu seterusnya lah, Zuhurun Niqmah ala Uthman wa ta'alluq alaih. Munculnya dendam kesumat terhadap Sayyidina Uthman dan munculnya propaganda memburukkan Sayyidina Uthman pada tahun ke-7 pemerintah Sayyidina Uthman. Sini kita akan mula tengok. Sini hadirat kena bagi perhatian. Kerana di zaman Sayyidina Uthman ini zaman kuat sungguh dia punya arus Sabaiyah, puak-puak Syiah yang diasahkan oleh Abdullah ibn Sabah, sehingga terbunuh Sayyidina Uthman ni. Pokok dia lah. Ni kita akan bincang. Kita akan bincang secara sini pun dia buat panjang juga perbincangan. Dah molek lah hadirat. Kita tahu rasanya kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung semula pada minggu seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.